Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang sesuatu strategic management accounting, iaitu Theory of Constraint atau teori kekangan. Nama saya adalah Nurina Hanifah binti Halimsyah. Nama mencek D183-11500. Apa yang dimaksudkan dengan Theory of Constraint atau teori kekangan adalah ia merupakan metodologi untuk mengenal pasti faktor yang paling penting iaitu teori kekangan yang berdiri dalam cara mencapai matlamat dan kemudian secara sistematik meningkatkan kekangan itu sehingga ia bukan lagi faktor yang terhad. Dalam pembuatan, kekangan sering dirujuk atau dijadikan sebagai halangan. Teori ini mengambil pendekatan saintifik untuk penambahbaikan atau peningkatan. Teori ini membuat hipotesis bahawa setiap sistem kompleks termasuk proses pembuatan terdiri daripada pelbagai aktiviti yang berkaitan, salah satunya bertindak sebagai kekangan ke atas keseluruhan sistem iaitu aktiviti kekangan adalah pautan paling lemah dalam rantaian. Kebaikan Theory of Constraint. Yang pertama adalah peningkatan keuntungan yang mana ia menjadi matlamat utama Theory of Constraint bagi kebanyakan syarikat. Yang kedua adalah penambahbaikan yang cepat. Hasil penumpuan semua perhatian pada satu kawasan kritikal iaitu kekangan sistem. Yang ketiga adalah kapasiti yang ditingkatkan iaitu mengoptimumkan kekangan yang membolehkan lebih banyak produk dihasilkan. Yang keempat adalah masa petunjuk berkurang iaitu mengoptimumkan kekangan menghasilkan aliran produk yang lebih lancar dan lebih pantas. Kebanyakan tujuan company adalah untuk mengaut keuntungan. Dalam teori ini ada tiga cara untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama adalah the five focusing step iaitu 5 langkah berfokus yang mana metodologi untuk mengenal pasti dan menghilangkan kekangan. Cara yang kedua adalah the thinking process iaitu proses berfikir yang mana alat untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Cara yang ketiga adalah throughput accounting iaitu kaedah untuk mengukur prestasi dan membimbing keputusan pengurusan. Saya akan menerangkan the 5 focusing step iaitu apa yang dimaksudkan dengan 5 focusing step. Ada 5 langkah dalam the 5 focusing step. Yang pertama adalah identify the constraint iaitu mengenal pasti kekangan. Yang kedua adalah exploit the constraint iaitu mengeksploitasi kekangan. Yang ketiga adalah subordinate and synchronize to the constraint. Subordinate dan segerakan ke kekangan. Yang keempat adalah elevate the performance of the constraint iaitu tingkatkan prestasi kekangan. Dan langkah yang terakhir adalah repeat the process. Cara kedua dalam Theory of Constraint iaitu the thinking process. Ada 4 contoh yang telah diformaliskan dalam the thinking process. Yang pertama adalah current reality tree iaitu peranannya adalah mendokumentasikan keadaan semasa yang mana menunjukkan keadaan semasa yang tidak memuaskan dan perlu diperbaiki. Yang kedua adalah evaporating cloud tree, pokok awan yang menguap. Peranannya adalah menilai potensi peningkatan. Yang mana membantu mengenal pasti perubahan tertentu yang disebut suntikan yang menghilangkan UDE. Yang ketiga adalah Future Reality Tree, pokok realiti masa depan. Peranannya adalah mendokumentasikan keadaan masa depan yang mana menunjukkan keadaan masa depan yang mencerminkan hasil penyuntikan perubahan ke dalam sistem yang dirancang untuk menghilangkan UDE. Yang terakhir adalah Strategic and Tactic Tree, pokok strategik dan taktik yang peranannya adalah menyediakan rancangan tindakan untuk penambahbaikan yang mana menunjukkan rancangan pelaksanaan untuk mencapai keadaan masa depan. Cara ketiga dalam Theory of Constraint ini adalah throughput accounting. Dalam throughput accounting ini ada konflik yang mengakibatkan teori ini menekankan perakaunan throughput. Yang pertama adalah throughput yang mana kadar penjualan pelanggan dijana dengan kos yang kurang berubah. Biasanya bahan mentah, komisen penjualan dan pengangkutan.
tenaga kerja tidak dianggap sebagai kos yang benar-benar berubah kecuali gaji 100% terikat dengan kepingan yang dihasilkan. Yang kedua adalah investment, pelaburan. Wang yang terikat dalam perkara fizikal, inventory produk, mesin dan peralatan, harta tanah dan lain-lain. Dahulu disebut sebagai TOC, Theory of Constraint, sebagai inventory. Yang ketiga adalah perbelanjaan operasi. Wang yang dibelanja untuk membuat throughput selain daripada kos yang benar-benar berubah. Contohnya, gaji, utiliti, cukai dan lain-lain. Kos mengekalkan tahap kapasiti tertentu. Sekian daripada saya. Terima kasih.